Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba tengok tajuk pilih atur dan gabungan. Kita cuba nak memahami konsep pilih atur dan konsep gabungan. Kita pergi yang pertama, iaitu konsep pilih atur. Pilih atur ialah kita memilih sesuatu kemudian kita aturkan dalam susunan. Memahami konsep pilih atur. Cari bilangan cara menyusun huruf-huruf A, B, C dalam satu baris. Sini kita ada A, B, C. Kesemua ni kita nak susun dalam satu baris. Jadi kemungkinan yang pertama kita akan dapat A, B, C. Kemungkinan yang kedua A, C, B. Kemungkinan yang ketiga B, A, C. Kemungkinan yang keempat B, C, A. Kemungkinan yang kelima C, A, B. Kemungkinan yang keenam C, B, A. Dan selepas ini tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang boleh kita bentuk. Jadi kesemuanya ada. Okey. Kita cuba perhatikan. Kita ada semuanya 3 huruf yang kita nak susun kesemuanya 3-3. Okey, jadi kita ada 6 kemungkinan susunan. Jadi jawapannya ialah 6. Okay. Pilih atur, kita menggunakan simbol P dalam kalkulator. Jadi kita ada 3 huruf. Kita nak susun ke semua 3-3 ni, kita panggil 3P3. Kita ada 3, nak buat penyusunan 3. 3P3. Kita ada 3 huruf, nak buat penyusunan 3. Jadi kita tekan kalkulator untuk mendapat jawapan. Jawapannya ialah 6. Jadi semasa kita menjawab soalan, kita hanya memerlukan ini saja. Ini ialah untuk kita memahami konsep bagaimana pilih atur tu dibuat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Cari bilangan cara menyusun 2 huruf daripada huruf-huruf A, B, C dalam satu baris. Kita ada 3, kita nak menyusun 2 daripada 3 ni. Okey, kemungkinan yang pertama A dengan B. A di hadapan, B di belakang. Yang kedua, B di depan, A di belakang. Kedua-dua susunan ini tidak sama. Kerana ini A di depan, B di belakang. Ini B di depan, A di belakang. Jadi susunan tidak sama. Jadi dikira sebagai 2 susunan. Kemungkinan yang ketiga AC. Kemungkinan yang keempat CA. Kemungkinan yang kelima BC. Kemungkinan yang keenam CB. Jadi kita ada 6 kemungkinan cara untuk menyusun 3 ABC tadi, 3 benda kepada 2 benda. Jadi dari segi formulanya kita ada 3 kita nak buat penyusunan 2. Jadi 3 penyusunan 2. 3P2. Dan untuk mencari jawapan, kita tekan kalkulator 3P2 dan kalkulator kita memberi jawapan 6. Jadi kalau kita tengok
Jawapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Jadi, kita kena ingat 3 nak buat penyusunan 2. Contoh ini 3 nak buat penyusunan 3. Okey, seterusnya kita nak memahami konsep gabungan. Jangan keliru antara pilih, atur dan gabungan. Cari bilangan kumpulan dua huruf yang boleh dibentuk dari huruf-huruf A, B, C. Okay. Yang pertama, AB ataupun BA. AB dan BA ialah satu kumpulan yang sama. Jadi dianggap sebagai satu. Kalau susunan tadi, dianggap sebagai dua. Kalau gabungan, dianggap sebagai satu. AC dengan CA juga dianggap sebagai satu kumpulan. Kumpulan yang sama. AC dengan CA adalah kumpulan yang sama. Jadi dianggap sebagai satu. Dan BC dengan CB juga satu kumpulan yang sama. Jadi dianggap sebagai satu kumpulan. Jadi kumpulan yang boleh dibentuk ialah 1, 2, 3. Okey. Untuk gabungan, kita menggunakan formula C. Combination C. Jadi kita ada 3. Kita nak buat gabungan 2. Jadi 3 combination 2. 3 C2. Okey, kita tekan kalkulator. 3 C2. Jawapannya ialah 3. Okey. Jadi saya harap anda faham tentang kedua-dua konsep pilih, atur dan gabungan. Okey. Cuba kita tengok contoh ini. Cari bilangan kumpulan 4 orang. Okey, cari bilangan kumpulan 4 orang boleh dibentuk daripada 8 orang. Kita ada 8 orang. Kita nak membuat kumpulan 4 orang. Jadi 8 combination 4 ataupun 8 C4. 8 C4. Jadi tekan kalkulator untuk mendapat jawapan. Okey. Jawapannya ialah 70. Jadi kita boleh membentuk 70 kumpulan yang mengandungi 4 orang di dalamnya. Okey. Cuba kita pergi kepada soalan yang lebih sukar. 6 orang murid terdiri daripada 3 lelaki dan 3 perempuan. Duduk sebaris dalam satu sesi mengambil gambar. Jika di kedua hujung mesti ditempatkan murid lelaki. Cari bilangan susunan yang boleh dibuat untuk murid-murid itu bergambar. Jadi ini terlibat dengan penyusunan. Jadi bila penyusunan terlibat dengan pilih atur. Jadi formula yang akan kita gunakan ialah formula P. Jadi untuk memudahkan kita memahami, kita cuba gambarkan situasi ini supaya kita lebih faham. Okey, yang lelaki duduk di kedua hujung. Maksudnya sebelah kiri sekali lelaki dan sebelah kanan sekali adalah lelaki. Okey. Jadi 2 orang dah duduk di sini, maka dalam ni akan ada 4 orang lagi. Kerana semuanya 6 orang. 3 lelaki, 3 perempuan, semuanya 6 orang. Jadi kalau kita letak lelaki di sebelah kiri, letak lelaki sebelah kanan, maka tengah-tengah ni ialah untuk 4 orang. Kerana semuanya 6 orang itu hendak bergambar. Okey.
Jadi untuk menyusun lelaki, oleh kerana lelaki kita ada 3 orang, jadi 3 nak susun 2. 3 penyusunan 2. 3P2. Dan 4 yang lain ni hendak disusun antara mereka. 4 nak susun ke semua ni 4 penyusunan 4. Jadi jawapannya, bilangan cara menyusun murid lelaki ialah 3P2. Bilangan cara menyusun 4 murid lain ialah 4P4. Jadi bilangan cara menyusun murid-murid itu 3P2 darab 4P4. Okey. Dan kita boleh tekan kalkulator untuk mengetahui apakah nilai 3P2, apakah nilai 4P4. 3P2 ialah 6 darab 4P4 ialah 24. Jadi 6 darab 24 ialah 144. Jadi kita ada 144 cara bagaimana menyusun semua murid-murid ini mengikut apa yang disarankan dalam soalan tersebut. Okey, sekarang cuba kita tengok soalan lain. Satu kumpulan bahas terdiri dari 4 orang murid. Cari bilangan kumpulan yang boleh dibentuk jika kumpulan itu hendak dipilih daripada 5 murid lelaki dan 4 murid perempuan. Okey. Soalan ini menggunakan C kerana terlibat dengan kumpulan. Jadi soalan yang terlibat dengan kumpulan, contohnya jawatankuasa, memilih pasukan badminton, memilih pasukan hoki, memilih pasukan, pasal pasukan ialah kumpulan. Jadi dia akan menggunakan formula C. Okey. Soalan ini agak rumit. Jadi kita kena buat gambaran untuk kita mudah menyatakan keputusan. Okey. Kita buat satu jadual untuk murid lelaki. Asal ada 5 orang. Okey, lepas tu murid perempuan ada 4 murid perempuan. Keputusannya dan apakah hasilnya. Okey. Kita tidak boleh guna 5 lelaki. Kerana satu kumpulan bahas terdiri daripada 4 orang. Jadi nombor yang paling besar di sini ialah 4. Jadi kita boleh gunakan 4 lelaki. Jadi bila 4 lelaki diambil untuk menyertai bahas, maka tidak ada pelajar perempuan. Jadi keputusannya, daripada 5 kita nak buat kumpulan 4. Daripada 4 kita nak buat kumpulan sifar. Jadi 5C4 darab 4C0. Kita tulis di sini untuk keputusan. 5C4 darab 4C0. Kita tekan kalkulator. 5C4 darab 4C0, jawapannya ialah 5. Okey. Okey. Jadi murid 4 di sini, sifar di sini tak lebih daripada 4. 4 tambah sifar 4. Okey. Kalau sekiranya murid lelaki ialah 3, maka murid perempuan ialah 1. Kerana 3 dan 1 jumlahnya ialah 4. Jadi keputusannya 5C3 darab 4C1. Okey, hasilnya kita tekan kalkulator, dapat 40.
Okey. Kemudian kalau kita ambil 2 murid lelaki untuk menyertai kumpulan tu, maka murid perempuan ialah 2. 2 dengan 2 jadi 4 orang. Jadi keputusannya 5C2 darab 4C2. Okey. Kita tekan kalkulator. 5C2 darab 4C2. Hasilnya 60. Okey. Kalau kita ambil seorang budak lelaki menyertai pasukan, maka budak perempuan ialah 3 orang. 1 tambah 3 ialah 4. Jadi keputusannya 5C1 darab 4C3. 5C1 darab 4C3. Tekan kalkulator untuk mendapat hasilnya, iaitu 20. Dan yang akhir sekali, kalau kita tidak ambil murid lelaki, maka kesemua peserta bahas tu ialah daripada murid perempuan. Jadi 5C0 darab 4C4. 5C0 darab 4C4. Okey. Kita tekan kalkulator untuk mendapat jawapannya 1. Jadi untuk kumpulan yang boleh dibentuk ialah 5 tambah 40 tambah 60 tambah 20 tambah 1. Dan hasilnya ialah 126. Saya rasa dengan cara ini anda mudah faham. Dan sekiranya anda menonton video ini, cuba like dan nyatakan sama ada anda faham ataupun tidak. Kerana ini akan memberi galakan kepada saya untuk membuat video seterusnya demi kebaikan anda. Sekian, terima kasih.